Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dikasihi sekalian, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Perkata para malaikat mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kata mereka ni tidak mengetahui kecuali hak Allah Subhanahu wa taala beri ilmu pada mereka. Jadi ayat ning ataupun cerita ning atau perkataan ning tak tahulah umur dia senyap mana, hanya hak kita tahu sikit sebanyak hak jelas-jelas dah bagi kita lah ni. Kita dak tahun 1437 dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pada tu tak tahu berapa tahun. Lepas tu kita dah tahu lagi sikit sebanyak, kita duduk tahun 2016 daripada tahun yang diperanakkan Nabi Isa AS. Tetapi ayat saning ataupun sejarah kisah Adam AS tak tahu selama mana. Cumanya ada persoalan pasal soalan hak baru-baru sikit, bukan baru dak, jadi baru-baru timur ataupun baru-baru nampak. Seolah-olah kata ketika hak setan selaku seteru pada kita di mula-mula hari tu sejarah tu, ia jadi seteru pada Adam, seteru pada umat manusia saat ni tu. Cerita tu apabila setan dia deraka pada Allah Subhanahu wa taala. Dah nampak dah siapa dia setan dia. Jadi kita hak mari kita lemah, kita deraka pada Allah, kita lesu gapo, tak ada semangat nak kerja agama dan sebagainya, kita mai dak kata setan dak tipu kita. Patut setan sendiri dia tu ia tak ada sahut perintah Allah Subhanahu wa taala suruh sujud pada Adam tu. Siapa dia setan dia? Dah nampak dak soalan tu? Jadi dah hasil daripada dia orang juru selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala, penghuni syurga dah. Patut dia beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu cerita Tuhan mari nak taksab dia mai uji dia suruh sujud pada tu ada saat ni, selalu dia deraka. Siapa dia setan dia tu? Hak tipu dia. Jawab yang dikasihi sekalian, itulah kalimah nafsu. Nafsu ni sangat kalimah yang sangat-sangat membahaya duduk ke makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam sebut pada Al-Quranul Karim pada beberapa banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya pada surah Qaf, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nafsu hudud dalam diri dia tu. Lepas tu ada banyak kumpulan manusia, bukan dok sedikit, mari dok belawai dengan setan saat ni, mari dok kira kata setan saat ni adalah seteru, tetapi hakikat setan ni seteru hak paling dhaif kali dah. Bukan kata seteru hak hebat sangat dak, seteru hak dhaif dah. Hak kita dak kata setan hak mari dok seteru dengan kita, hak mari dok kita tu lemah jiwa gapo sikit sebanyak tu, godaan dia tu sangat godaan yang lemah, yang dhaif. Dan kita umat manusia saat ini, terutama orang hak mukmin, mari dak mengaku kata kebanyakan kita ni beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun duk berzikir pada dia, lagi duk semaya pada dia, duk baca Al-Quran, duk sedekah. Patut kok mana lagi masih terjerumus dalam hak orang panggil gelicir pada lubuk-lubuk hak maksiat dan dosa. Sedangkan kita duk semaya, kita beriman pada Allah, kita duk orang panggil gapo duk baca Quran. Jawab dia, kerana kita tinggal seteru hak sebenarnya
seteru hak musuh hak sungguh-sungguh kita mari duk semata-mata mari duk orang panggil gapo duk ambil menitik berat, bukan kata tok saya menitik berat, tapi kita mari duk kira dengan setan selaku hak kata demo duk kata setan alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu illa illallah. Patu hak mari tu masalah syaitan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Seteru hak nyata, hak tu jelas dah seteru nyata, tapi setara mana gagah dia, perkasa dia tu, jawab dia tak ada lah mana. Godok dia tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya godok syaitan saat ni adalah dhaif ya, tak ada lah mana kalau kita mai ambil kira sungguh. Sebab kita mai nak baca Quran tu sekadar kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu lucu dah benar dah kita di satu segi, tetapi mai baca Quran saat ni duk betapa tak ada buat nak faham makna dia, baca semuka wasa. Padahal kita setak dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim nak jadi nak boleh sejuh sehari tu duk asal habis cekak. Tu kalau gitu kok mana lagi nak jadi. Sedangkan kita main nak setak sebelum pada kita nak baca duk letak hati dah nak baca sejuh sehari a'udzubillahi minasyaitonir rajim dah, tetapi boleh sepipi dua tu padahlah hari ni sakace gapo ni seteru hak mana pula dia mari jawab dia seteru hak musuh hak hakiki dah lah. Musuh hak mula-mula tu lucu dah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Marilah musuh hak duk dalam diri kita, iaitu hak nafsu, yang mana hak Allah Subhanahu wa taala dia kata saat ni inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Patu akhir sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman pada suratul Isra, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Jadi hak mari nak kira sungguh akhirat lagi akan datang tu masalah nafsu kita dah lah. Iqra kitabaka, bacalah olehmu buku catat teh hakmu sendiri, cukuplah mu nak kira dengan dirimu. Jadi keedah tuntut teh akhirat tu sebelum pada nak kira dengan kita tu, kita mai wak kira di kita sendiri dengan buku catat teh kita tu adakah luluh ke tak luluh. Pas kalau kita nak baca di sana tu luluh tak luluh ya cerak dah, kalau luluh pun ya cerak cara luluh, kalau tak luluh pun ya cerak dah kata tak luluh. Tapi kita tu sebelum pada nak sampai situ tu kita kena bawa kira learning. Yang mana di antara hak Umar bin Khattab dia kata sebelum pada kita nak tidur di malam tu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita mai buat kira hak harian kita tu setara mana. Di antaranya sikit sebanyak, barang siapa baca qul huwallahu ahad 10 kali sehari, Allah Subhanahu wa taala membina bagi dia tu satu rumah. Rumah tu bukan rumah sepanjang kita dak lah, rumah pasal mahli gaidah dalam syurga. 10 kali sehari kalau kita mau tengok gak berdoa boleh berdoa. 3-4 perkara ya lebih kurang. Satunya kita mai buat bila dengan jari kita sebelum pada kita nak tidur lek malam tu kena khotel sekali, khotel Quran. Pas nak khotel balas mana sekali khotel. Jawab dia tu baca qul huwallahu ahad 3 kali tu supaya khotel Quran dah sebelum pada nak tidur. Lepas tu 3 dah situ. Lepas tu 3 hak subuh lepas mai subuh 3 kali. Qul huwallahu lepas mai subuh tu dah. Lepas tu 3 kali lepas mai maghrib jadi 9 dah. Lepas tu hak witir, semaya witir rakaat yang ketiga tu satu sekali sudah. Nak ayat atas 10 kali tu mudah berdoa. Kalau lah tak ada lagi, tak boleh nak bila 10 kali kok. Jadi nak ayat atas hidup kita tu hidup tak ada makna. Nak kata celaka tu jadi nampak berat berdoa sebab kita duk semaya juga. Tapi jadi tak ada makna lah sekadar 10 kali nak bina rumah kita di akhirat nanti dalam syurga. 3 kali lepas maya subuh, 3 kali lepas maya maghrib, 3 kali sebelum pada nak tidur. Lepas tu bangun tidur tu dengan semaya witir ataupun pakai nak witir. Kalau kita azan tu saya bangun dah ataupun tak jelas kita rasa lupuh tubuh badan kita tu, pakai witir lalu dah. Walaupun di awal-awal malam pun boleh dah 10 kali, mudah-mudah. Tak ada kena duk cari necan hok teruk-teruk sangat lah. Itulah nak ayat atau di antara kepahaman kita masalah musuh kita hak lah ni hak jelas-jelas dah
Syaitan itu memanglah jelas innahu lakum aduwwum mubin. Tapi sebelum pada tu syaitan orang panggil gapo? Seru kita hak jelas-jelas yang paling nyata hak kita kena nak memeriksa dia, nak memerangi dia tu ialah nafsu kita. Dah, nafsu ni di antaranya Allah Subhanahu wa taala dia bahasa pada surah Ghafir, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini lah, hari akhirat, akan diberi balasan bagi setiap nafsu, setiap nyawa, setiap nafas bima kasabat, apakah hak nafsu saat ni melakukan. Nafsu kita, nafas kita, ya benar hak tulah, tulis saya tulah, nafas dengan nafsu tu hak tulah. Nak atas nafas tu tubik nyawa nafas kita tu ya hasil daripada nafsu juga. Dah, kullu nafsin za'iqatul maut, hak tulah juga. Makna kata nafas kita, nafsu kita apabila dia tubik tak ada nyawa, tak ada nafas, habis cerita akan kecak kematian. Dah, la zulmal yang pada hari ini, hari akhirat tu tak ada zalim sikit sebanyak. Hanya kalau ada nampak kata zalim, kita zalim diri kita sendiri. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Kelik pada nafsu juga. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala, iaitu hari akhirat, wa ma zalamnahum, kami tidak menzalimi mereka sedikit pun, akan tetapi mereka zalim di mereka sendiri. Di situ dah lah. Sebab itulah di antara kakah-kakah nak ayat atau penghuni syurga saat ni, apabila dia duduk dalam syurga tak ada sesat, tak ada yang mai perasaan sesat apabila dia masuk syurga dah. Tetapi ada juga timbul perasaan sesat balas mana? Perasaan sesat kerana ketika dia duduk, dia mai tengok hari dia tu ada pesing lucu sekeru, tak ada boleh ketak molek. Hal keadaan hidup dia, zikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir saat ni subhanallah, nak ayat atau bahasa zikir Allah Subhanahu wa taala yang buka pengertian dia, konsep dia tu jadi luah, bukan kata sekadar kata sepik dak. Kalau sekadar kata sepik gak orang bisu gak nyanyo, tetapi hakikat orang bisu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, cukup yang main buat kerja dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak ada beri taklif pada satu nafsu, pada satu jiwa, pada satu nafas kecuali hak dia mampu. Pas orang bisu saat ni tak mampu, nak buatlah mana? Jawab dia tu, konsep hak zikir pada Allah tu duduk dalam diri kita sendiri. Dah, bila-bila kita duduk kat mana gak, mari telita le hati kita wasa sayu, ingat pada penjadi kita tu, dikatakan zikir hak tu hak paling tinggi sekali. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seorang saat ni yang menyebut Allah dalam diri dia tu seorang diri, lepas tu mengalir air mata. Mengalir air mata tu tak nanti kata belah sayuk kerana kesusahan kita, dak. Mengalir air mata no ayat kita ni hamba cukup dhaif terhadap orang panggil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wasa jadi mari manak, bukan manak tak seru jadi tak ada semangat dak. Manak tak seru jadi timbul perasaan angkuh sombong, manak segitu. Dah, manak tak seru jadi timbul perasaan sombong angkuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila timbul perasaan balas tu selalu dah apa ni, tak akan masuk syurga yang mana ada dalam hati dia zarratu min kibr, ada sebiji sawi, sebesar sebiji sawi dalam hati dia tu ada sifat takabur. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dia bahasa pada hadis qudsi, dia kata al-kibru dah jenis takabur hak wasa besar, wasa angkuh, wasa meta ni adalah pakai Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia main duk berubuk pakai dia, ya orang panggil majazi sini, bukan hakiki dak, bahasa majazi. Dah, apabila balas tu siapa dia main duk berubuk pakai dia saat ni hak masalah orang panggil kehebatan ke pekerjaan dia tu, orang tu tak masuk syurga sama sekali. Lepas tu sahabat dia kata, kita suka nak pakai hak molek, selipar hak molek, baju hak molek, gapo saja hak tu we nikmat pada kita nak jadi pakai lendik molek dah. Situ Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, dak, masalah hak tu tak ada salah, tak ada bercanggah lah dengan dasar hak Allah.
Dasar Allah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tuhan cantik, suka benda-benda hak cantik. Tapi hak ning ni masalah hak mari pakai benda hak lenik tapi timur perasaan hak megah. Dah timur kata aku ni lebih pada siapa-siapa. Sebab itulah di antara nak ayat atau di antara pakai ye sani apabila ia lebih pada buku lali selalu orang panggil gapo ni penghuni neraka. Jawab dia bukan kata semata-mata di situ dak. Hak ning ni pada masa tu pada masa Nabi SAW orang hak pakai ye dia lebih pada buku lali saat ni ia ada sifat timur kata tu dia lebih pada orang. Kedudukan dia dalam masyarakat tu lebih kaya pada orang. Apabila balas timur balas tu sebab itulah patutlah dia jadi penghuni neraka. Tetapi kalau semata-mata labuh lebih pada buku lali tu dia tak ada buat kira. Di antaranya dua alasan. Kita ambil alasan pertama. Alasan pertama yang dikecewa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang main menangis apabila Nabi kata benar ning siapa dia pakai ye dia lebih pada buku lali sana dia jadi penghuni neraka. Abu Bakar pun teriak. Ya jadi adalah sikit sebanyak tu. Nabi dia kata bukan mung wahai Abu Bakar. Mana kata pakai ye mu walaupun lebih pada buku lali walaupun meneret senyap mana pun tetapi benar ning ni sifat ni tidak ada pada hatimu wahai Abu Bakar. Habis cerita situ. Nah ayat bukan semata-mata dak. Dah dia kena ada sebab jadi sepatut kata benar ning lebih hak dia tu tetapi lebih hak di segi mana, bukan semata-mata lebih hak dak. Kadang-kadang misalnya nyegi beli benda hak pakai ye hak baru lebih pada buku lali tak ada nak keling kaki misalnya deh. Tak ada nak keling, tak ada hak. Ataupun sengaja tak sekeliling kaki lagi tak selipat jadi panak tetapi tidak timbul perasaan dalam hati dia tak ada hak. Satunya dasar Abu Bakar sani hak Nabi SAW baginda berkata pada Abu Bakar bukan mung wahai Abu Bakar. So situ. Yang keduanya ketika berlaku gerhana matahari Nabi tu baik ngagaduh-gaduh nerek baju dia tu acuk dia panggil gapo menerek baju dia duk hapuh duk sapuh batah duk sapuh jalan menerek baju dia tu tubik gaduh-gaduh. Jadi gambar dia kata dia tubik gaduh-gaduh baju dia menerek duk sapuh batah tu memberi arti kata semata-mata menerek saat ni tidak ada apa-apa orang panggil gapo ni benar-benar hak salah dengan syarak tetapi hak benar hak salah dengan syarak sungguh apabila mari timur dalam hati dia satu orang panggil satu perasaan kata dia tu sombong hak tulah hak pak tu kira akhirat nanti. Ayat balas ni no ayat satu penjelasan no ayat atau bukan semata-mata gapo-gapo hak orang panggil hak dilari oleh syarak kita kena ambil zahirun nas tu dak kita kena tengok pada maqasid. Di antaranya misalnya dia mau tanya sepatah dua apakah hukum orang tak semaya. Kita pun selalu berada dok gata mulut dah kafe orang tak semaya. Jadi rasa sedap mulut dah rasa nak royak tok dia mau nak tanya molek dah tu kita pun dok ingin nak royak dah. Jadi nak rasa nak mudah situ padahal di antara orang as-salaf juga dia tanya apakah hukum orang tak semaya. Dia jawab kata piping tangan dia tu pergi sejik tu hukum dia tak usah bergaduh lah dia jatuh agama nanti mung kewajipan mung tu tak usah nanti nak kata dia kafir kata kafir kira kata apakah hukum orang tak semaya. Jawab dia piping tangan dia pergi sejik sekali hak tu nak bukan nanti nak kufur kata apa tu hak tu ada timur perasaan dia kata tak iya dalam panggil pecah belah dalam masyarakat tu duk gaduh nak kufur dia padahal dasar kita kewajipan kita tu kena usaha daya dia ingat pakat-pakat kita nak pergi syurga belaka. Apakah hukum orang tak semaya? Jawab dia piping tangan dia pergi sejik sekali. Situlah dasar Nabi SAW pada satu hari ni ayat atau benar hak penting saat ni bukan kata Nabi tak mengepek bukan Nabi tak tunjuk ajar bukan Nabi kata tak kata apa pada masyarakat bukan masyarakat Nabi SAW molek belaka dia ada gitu begini lah sepengam masyarakat umat manusia di mana-mana tempat pun balas tu cumanya guna bahasa guna gaya tu guna gaya dakwah. Kalau tak saya guna bahasa kata daya kata gaya tak ada apa. Kalau kita kata
kita tak cekak duk daya dia, tak usah guna daya, kita kata gaya dakwah pada dia. Seperti mana pada satu hari ia royak pada Muaz. Sebelum pada nak royak tu dia guna dua perkara lebih kurang. Satunya ia pergi, ia piping tangan Muaz. Tekah teruk dua orang tu, Nabi orang pakat turun dah. Pas ya Nabi, pas Muaz tu orang muda lagi. Ia piping tangan Muaz. So, yang keduanya ia kata, "Inni uhibbuka ya Muaz." Aku kasih cinta padamu wahai Muaz. Hak tu pun selalu bon Nabi kata aku kasih padamu, dia kata wa inni la uhibbuka, aku pun kasih padamu juga ya Rasulullah. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada dia, tidakkah aku nak tunjuk ajar padamu beberapa patah kata perkataan? Dia kata ha, tapi nak kali royak ajar lalu hak tu pun tok guru dah, dua perkara dah tak Nabi. Satunya ya Nabi, yang keduanya tok guru. Kalau royak selalu dah mono-mono lalu pun tak ada ala u'allimuka kalimatin taquluhunna ya Muaz, lalu dah tak ada apa. Muaz pun nanti nak sahut, nak dengar, nak patibat juga. Tetapi ia setak nak royak benar-benar hak penting kepada syurga ni, ia tunjuk perasaan dia dalam dua bentuk. Bentuk pertama tu ia piping tangan, bentuk yang kedua dia kata aku cinta padamu wahai Muaz. Lepas tu baru nak royak berkata benar penting. Jadi sini ni kalau Nabi dengan orang suku sakat lagi ia piping tangan, pas kita tak boleh ke nak piping tangan anak kita sejik sekali. Sini ni dak wasa patut kita kena buat benar-benar dah lah. Dah siapa masa tu siapa lama dah, tapi usaha kita piping tangan anak kita tu, tunjuk aja, tunjuk perasaan kepada anak kita, kata aku ni kasih padamu tebing dak beranak, anak ayah bukan anak orang lain. Tunjuk perasaan balas tu. Sini apabila dia kata aku nak tunjuk ajar padamu sepatah kata, ia pun selalu dah, ia dua perkara hasil daripada mari. Perasaan tepuh tangan tu orang panggil syuhnah kahrabaiyah dia, faifa di tangan dia pergi pada waktu tu senyap mana. Lepas tu hati dia tolak kepada hati dia pula, inni uhibbuka, aku kasih padamu. Lepas tu ia royak hak kita dah beramal ni. Gapo dia? Antaqula dubura kulli salah, mengkata mengiringi tiap semaya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tu latar belakang hak kita dah kata hari ni. Latar belakang hak kita dah kata hari ni lepas semaya tu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Latar belakang dia tu mari daripada Nabi kata pada Muaz setelah mana dia piping tangan, setelah mana dia tunjuk perasaan, kata aku kasih padamu wahai Muaz. Itulah yang dikasihi sekalian. Hasil kita faham latar belakang ni ataupun kita mengetahui latar belakang hadis ni, sangat-sangat makna dia tinggi. Di antaranya Nabi duk main dengan cucu dia Al-Hasan, duk akik letak, duk peluk, duk senyum dengan apa tu Dia mau tanya Nabi, kata oh Nabi duk akik letak cucu. Dia jawab, dia kata sesungguhnya cucu aku ni sayyidun, sesungguhnya cucu aku ni penghulu, akan damai dengan sebab dia di antara dua golongan besar duk pergi berlaku lagi akan datang. Jadi kalau kita mai tengok dia duk peluk cucu, duk akik letak cucu, duk kucuk cucu saat ni, pas hari mai tanya balas tu dia jawab seolah-olah kata tak masuk dua tu. Soalan dengan jawab tak masuk. Orang tanya kata seolah-olah kata hagana gitu, lalu dok akik letak cucunya. Dia jawab kata sesungguhnya cucu aku ni penghulu. Jadi tengok sekaligus zahir tu tak ada masuk dua tu di antara soalan dengan jawab tetapi akan hakikat ada hubung kait dua tu. No ayat tak akik letak cucu ni kuab perasaan tok dengan cucu saat ni, yang mari bina syakhsiyah cucu saat ni jadi orang syakhsiyah qiyadah, boleh nak pimpin umat ke arah damai. Tu yang nak sampai situ dah. Itulah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah Nabi dia guna dasar dia tu, cara hak besar sekali. Masalah kita kalau mari tengok kadang-kadang mari duk takwil, banyak-banyak takwil. Misalnya mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman.
Biasa dengar belaka lebih kurang hadis ni. Siapa dia tengok mungkar, hendaklah dia tu merubah dengan tangan. Lepas tu kalau dia tak kuasa, dok glosa turun. Kalau tak kuasa dengan lidah. Kalau tak kuasa dengan hati. Lepas tu hak tu selemah-lemah iman. Ia tak ada ayat kata selemah-lemah orang mukmin. Pada hadis humi dia saat ni, mar'a minkum munkaran, barang siapa di kalangan puak mung wahai orang mukmin, pasti mai hujung dia tu wazalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Ya kecek hal orang mukmin, natijah dia selemah-lemah iman. Lah mana? Jawab dia, kita semua ni kena guna tangan belaka. Tetapi kepahaman kita guna tangan nak ubah mungkar tu boleh jadi kita duk faham lama, bukan kata faham lewat sangat, tapi faham tak ada sempurna sangat. Mengubah mungkar dengan tangan ni tak mesti kata kita kena duit tapa ke guna alat senjata ataupun guna dasar kekerasan tu. Tak. Dua lebih kurang membuktikan kata Nabi guna tangan, tapi bukan dalam bentuk kasar. Satunya pemuda mai tanya Rasulullah, ya Rasulullah, izzalli fi zina. Hei Rasulullah, tolong anu yak padaku kena zina. Tak ada apa lah. Kena kita gak mai wak tanya mono-mono gitu, metah-metah gitu gak. Tapa cabut gigi lalu dah ni suruh guna dengan tangan gak. Lebih-lebih lagi ya budak pula dah, wiring pula dah. Pas lebih-lebih lagi kita tu email pula dah. Lebih-lebih lagi kita orang ada etipo pula dah. Tapa cabut gigi sungguh lah, seolah-olah kata gitulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia guna tangan. Lah mana? Dia kata pada pemuda ni, setelah mana pemuda minta izin pula dah. Patut bukan minta izin di Abu Bakar, minta izin pada depan Nabi lalu dah. Bukan kata orang suku sakat dah, ketua lalu dah. Patut tu guru, patut Nabi pula dah. Kikutlah nak kira lah mana pun, tapi nak ayat minta izin daripada Nabi nak berzina. Pak kita mai tengok PT mari suluh cetanakan kita tu, siapa dia ada situ tu. Lebih kurang kok kita mai suluh gambar ada lek kanan Nabi saat ni Abu Bakar, lek kiri dia Umar, patut adalah Uthman, Ali, lagi-lagi sahabat tu. Pasti dia suruh mari duduk dekat idnu. Yo ayat pada pemuda minta izin saat ni. Mari duduk dekat dengan aku. Mari duduk dekat dengan aku ni berarti kena sepak tepi sikitlah. Imam Abu Bakar kena pergi tepi sikit. Nak supaya hak pemuda mai duduk dekat dengan Nabi, wa imma Umar lek kiri ni kena pergi tepi sikit supaya pemuda nak duduk di kiri ni ikutlah. Pentingnya kena mana-mana hak big-big saat ni kena ke tepi sikit. Idnu. Mai rapat duduk nyata. Ya ta atuhibbuhu li ummik. Kalau orang buat pada ibu mu balas mana? Ya tu, oh, aku tak kenal sama sekali orang buat pada ibu. Demikian itulah juga orang tak kenal buat pada ibu mereka. Pai bila sosok mak saudara lek tu lek ning, adik mu lek tu lek ning, kakak mu hok tina, adik mu hok tina lek tu lek ning. Semua tu dia jawab kata la aku tak kenal. Sudah dah situ. Ni dia tanya perasaan yang mai kecek mantik. Patut dia guna tangan dia. Hak ni hak saya nak kata nak guna tangan sat ni. Ya ambil tangan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ubah mungkar, setelah mana dia ubah buai perasaan hak dalam hati dia sat ni, kata dia keji dengan sendiri dia tu. Ya insaf diri dia sendiri, rasa timbul perasaan insaf. Ya tak tangan dia di dada pemuda saat ni, ya ta Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikanlah hati pemuda ni dan bersihlah ataupun pongkanlah, tepihlah farak dia tu. Guna tangan, tak tangan di dada pemuda. Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah bersihlah hati dia. Lepas tepihlah, tahirkanlah farak dia daripada benda-benda mungkar. Tu guna tangan dah. Satu gambar yang kedua, setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pemuda ni saat ni, sebelum pada nak pergi pada cerita yang kedua, pemuda saat ni dia kata dulu kau bersebut kata zina duk pecah liur, tak ada nak oyak. Pecah liur ingin lah benda ni. Ya orang muda orang dia kuat. Lepas tu udara Mekah pula dah panas lebih kurang ataupun udara Madinah. Pentingnya suasana negeri erat lah. Dia kata dulu kok sebut hazina kok dak pecah liur. Bahawa setelah mana Nabi buat malah ni paling hok beci sekali ialah zina. Daripada minta izin nak buat zina, pada hok paling hok beci sekali perkara hok zina. Yang keduanya,
Nabi SAW setelah mana ia buka kota Mekah, ada nama Fudalah. Fudalah ni ya sahabat, tapi dia asal dia orang kafir lah, orang Quraisy. Pas dia masuk Islam gitu-gitu ya, tak adalah mana. Masuk Islam awal kata terkepik gak, dia mau mai serang kota Mekah gak, terkepik gak, pakai masuk Islam. Tapi le hati dia tu azan nak bunuh Nabi lah. Nabi duk tawaf keliling Baitullah. Ia pun duk cedek pisah lek dalam ni. Duk turut belakang Nabi. Lepas tu Nabi wasa gelibak-gelibak khabar lah, kata pada benar-benar hak pelik tu. Dia kata ma tuhadditsuka bihi nafsuka ya Fudalah. Nafsu dalam dirimu duk kata gapo wahai Fudalah. Duk kata gapo, duk cita-cita apa dalam dirimu? Dia jawab kata inni azkurullah. Aku duk berzikir pada Allah. Nabi tak tangi dia, ittaqillah ya Fudalah, takwalah pada Allah ya Fudalah. Lepas pada Nabi tak tangi saat ni deh, Fudalah dia kata sebelum pada dia letak tangi tu sebeci-beci makhluk di atas dunia ni Muhammad, sebelum pada letak tangi. Setelah mana dia akik tangi, letak tangi, lepas tu dia akik tangi dia tu, sekasih-kasih makhluk di atas dunia ni ialah Muhammad. Tengok balik 180 degree lalu dah, 180 unsa lalu dah, balik kiri kanan lalu dah, hasil dengan letak tangi di dada dia dah. Tu dikatakan ubah mungkar dengan guna tangi. Deh, sini ni kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap nafsu tu terbelenggu dengan apa yang dia lakukan. Tetapi hak besar-besarnya no ayat kata di antara nafsu hak saning ni, hak kita mari duk kecek sikit sebanyak tu, akan siapa kena ayat kata Tuhan tak buat kira. Kita khok gitu dah. No ayat kata lalaning tu pasal gedo-gedo ataupun orang panggil berala-berala hak besar-besar hak zaman dulu, Al-Lata dan Al-Uzza wa Manat wa Suwa' wa Wud wa Yaghus wa Ya'uq wa Nasra, hak masa hak mula-mula cerita dia tu masa Nabi Nuh tu, semua tu peracur belakang dah. Tapi nak ayat kata masalah tanah dalam jiwa anak cucu kita, masalah tengok berala saat ni, bukan kata kita kena main hidup peracur berala tu sebab selalu satu tuntut tu dok. Kadang-kadang tak ada berala pun kita main hidup semua pada yang lebih pada berala lagi. Hak mana? Allah Subhanahu Wa Taala bahasa dia kata afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Tidakkah mu tengok wahai Muhammad, orang ambil hawa nafsu dia tu jadi Tuhan. Kadang-kadang tak ada. Kita kata di tanah suci deh, di Mekah misalnya deh, tak ada berala dari masa sekarang lah, tak sekira 360 ekor masa tu lala ni tu tak ada sedikit pun berala di tanah Mekah. Tetapi masih ramai pun duduk Mekah saat ni duk bertuhan dengan hawa nafsu dia. Lepas tu kadang-kadang seorang mukmin keliling kelala dia tu berala jenuh-jenah, tetapi jiwa dia tu bersih tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawab dia duk mana? Jawab duk di nafsu. Suasana suci bersih daripada berala, tetapi jiwa dia duk bertuhan dengan nafsu dia. Hak ni suasana keliling kelala dia tu penuh dengan berala, tetapi jiwa dia tu jiwa mukmin. Hasil hak ni hak Tuhan lari ni, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Dia ambil hawa nafsu dia tu dia jadi Tuhan. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, dia kata gana, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tak sepenuh iman seorang. Iman tu ada belakang lebih kurang. Tapi nak kata sepenuh tak sepenuh saat ni, tengok hawa nafsu dia tu masuk secocok dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya orang mukmin tidak khilaf. Orang ni hak buat benar-benar kebajikan tu ya mukmin. Orang ni pun dia ada mukmin 2 3 4 5 orang tu mukmin belaka. Tetapi dalam semua 4 5 orang saat ni siapa dia hak iman hak penuh? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, siapa dia hak hawa nafsu dia tu secocok dan masuk dengan ajaran aku. Berarti siapa dia main buat kira dengan maslahat peribadi dia, jawatan kuasa dia, pangkat dia, peringkat dia tu,
Dia tak boleh tepih benda ni tu, masih lagi dia jadi petuhai hawa nafsu dia, berarti iman dia tu tak penuh lagi. Dia mai wakil go. Kalau aku balas ni kuat balas ni, terjejah dengan keduduk aku dalam kampung, jawab aku jatuh ke gana, dia mai kira besar-besar tu hak tu tak ada sempurna lah iman dia, sekalipun dia beriman, bukan kata nak nafi langsung iman dia, tetapi tak sempurna oleh kerana duk masih lagi duk petuhai dengan hawa nafsu dia ni. Hak ni lah hak paling hak bimai sekali, yang dikatakan asyirkul khafi, syirik hak khafi, benda duk dalam diri kita. Kalau kita tengok berala depan kita tu jelas dah kita boleh royak, rabbi junubni wa bani an na'budal asnam. Kita minta Tuhan jauh dah daripada kita nak sembah berhala. Kita pun pakai geligut dulu dah, tengok berhala bersalah mana pun tak ada ingin, tetapi dapat hawa nafsu kita tu jadi kita Allah. Hak ni lah hak bimai, hak Nabi SAW sentiasa nak ayat terkeluh dia tu bimai juga takut jadi berhala. Nabi dia mengeluh sepuluh kita, bukan kata tak mengeluh, tapi keluh dia tu peracur berhala hak dalam diri. Dia katalah mana, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Tu keluhan Nabi. Dia mengeluh, kita mengeluh tu baik hawa panah. Nabi mengeluh tu baik Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Tuhan aku tak syirik dengan dia sedikit pun. Itu keluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau kita mai tengok dah, jelas-jelas lah cerita di antara Qabil dengan Habil. Qabil tu pergi bunuh Habil. Cerita dia tu kalau kita nak kata godaan setan gitu tipu dia. Tapi ayat yang mai jinjan kata hak pembunuh tu ya ayat atagana fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Jiwa dia nafsu dia tu latih hati gi bunuh saudara dia. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Jadi latih hati gi buat kepada saudara dia tu. Diri dia, jiwa dia, nafsu dia tu jadi boleh buat. Tu hebasa. Tak ada kata basa kepada setan sini, basa kepada diri dia sendiri. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Sebelum pada tu ibu bapa kita Adam alaihissalam dia katakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kelik pada diri, Rabbana zalamna anfusana, kami ni zalim pada diri kami sendiri. Hak tu hak jadi. Sebab duk ayat jelas-jelas dah kata makanlah senyap mana pun dalam syurga ni. Kita nak makan, tapi paha kayu ya tak sah. Kaca nak makan hak tu juga. Padahal tak ada duk muma dengan hati kalau kita nak kecek. Tapi oleh kerana dia duk turut nafsu dia, Rabbana zalamna anfusana. Jadi nak ayat yang dikasihi sekalian, kita ni apabila kita memahami perkara ni kata jelas dah setan tu memanglah seteru kita, tapi seteru hak duk dalam diri kita, hak bimbang benar-benar ialah nafsu kita. Na'udzubillah min zalik. Dalam hati pun duk jadi azkar penghulu istighfar. Kita ni nak jadi penghulu atas dunia ni. Sore-sore nak jadi penghulu, dua nak jadi penghulu, tiga nak jadi penghulu. Tetapi jelas-jelas dah siapa dia cita-cita nak jadi penghulu, marilah baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa'dika masata abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kata belah tu jadi penghulu pagi petang. Pas mana natijah dia, orang panggil nilai dia nanti tengok hari akhirat. Jelaslah dah situ tu. Hal itu pun yang dikasihi sekalian, di antaranya Nabi yang ambil wakil duk baca ayat Quran molek-molek dah bermain sebut hal nafsu tu, selalu dia mai berdoa situ. Ni nak ayat atau sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi tu dua perkara. Hak Quran benar. Satunya sunnah Nabi hak Quran tu baca di kita tilawah, baca dalam bentuk kata nak sedap, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukanlah di golongan kami orang yang tak ada sedap cara koda-koda kita. Dan kata suara gagak pun lagi lah, tapi kita rasa sedap di sisi kita nak sedap.
So situ satu tuntut teh. Yang keduanya tuntut teh usaha nak jadi mengapa. Yang ketiganya mari ayat hak sepatut teh hak masuk dengan hak tepat ni kita minta doa. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baca wasyamsi waduhaha. Dia baca wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha. Pasti yang mai sini fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man nafs. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Situ tu yang mari wa nafsin wa ma sawaha. Mari asa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia katakan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ni tepat ni asa mari doa Allahumma ati nafsi taqwa, hasil daripada Nabi dia baca ayat fa alhamaha fujuraha wa taqwa wa nafsin wa ma sawaha tu situ tu dia mai baca doa Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berilah pada jiwaku ni nafsuku ni takwa, tanahlah perasaan takwa dalam jiwaku tu. Nabi dia kata balah tu. Pak kita agak lebih-lebih lagi lah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Munglah tuwe ya royak dalam dua bentuk. Ya royak kata keperluan diri dia sendiri sekalipun dia Nabi. Ya wak jadi sunnah mudah-mudahan kita pun apabila kita sapa ayat ni sama ada dalam semaya maupun luar semaya kita kena berhenti sedikit sepatah. Sebab gapo dia as-salah? As-salatu lughatan ad-du'a. Bukan kata nanti nak baca wak dua semulut dak sapa wasyamsi wa duhaha gru sekali go tak ada. Dah siapa dok baca surah ni dalam semaya Isya katakanlah mai baca wa nafsin wa ma sawaha. Kita pun baca Allahumma ati nafsi taqwaha. Kita pun ajar anak makmum. Kita kata kalau pok anak makmum ni apabila dengar tok imam mai baca balas ning ni siapa ayat ning kita pakat kata dah. Pakat kata dah. Tok imam pun dia tok imam yang reti. Lepas tu dia ajar makmum dia. Tak ada apa jadi masyarakat tu masyarakat takwa lah. Sebab tok imam kata wa nafsin wa ma sawaha yang mai baca Allahumma ati nafsi taqwaha. Makmum pun kata Allahumma ati nafsi taqwa. Jadi masyarakat tu masyarakat takwa pada Allah. Pas gapo boleh? Boleh walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau penduduk kampung berimeh lagi bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan buka keberkatan langit dari langit dan bumi. Hatu yang boleh. Apabila dia terimeh jadi amat mati, ya wasa nak tunjuk ajar makmum dia puasa amat mati, tak ada apa dah. Jadi selamatlah kampung halaman tu kerana kampung halaman tu ada dua dasar amanu wattaqau. Apabila balas tu mari keberkatan dari langit dan bumi. Apabila mari balas tu sini saya lupa nak royak sikit sebanyak. Ya kadang-kadang kita mai tutur sikit sebanyak dah. Barang kita ni murah. Bagi demo mahal. Terkecek lagu tu lah lebih kurang dah. Getah kita tak ada orang royak, belagak tak tahu apa kali belagak, duk murah situlah. Bagi demo belagak tak tahu apa kali belagak, duk mahal situlah. Jawab dia yang dikasih sekalian. Bukan kata jawab nak jadi manak tu dak. Jawab nak jadi pakat-pakat memahami akan hakikat. Mahal bagi demo, murah bagi kita, tidak mubah sedikit pun daripada rezeki hak dia siap-siap dah telah catat kita ni ketika kita duduk dalam perut ibu kita. Ketika kita duduk dalam perut ibu kita tu belum pada getah mahal lagi, belum pada getah murah lagi. Tuhan siap-siap dah rezeki kita. Nampak tu dah? Kalau lah getah sekilo 5,000 rezeki kita senyap tu. Bukan kata nak hajar we manak dak, nak wayak kata we jadi pahal. Kalau getah sekilo tu 5,000 rezeki kita senyap tu. Kalau getah sekilo tu getah sekop, rezeki kita senyap tu. Tapi dasar nak murah rezeki kita 2-3 perkara lebih kurang. Dasar secara umumnya jadi masyarakat kita umum nak jadi murah rezeki walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Dan mahu tak segi sejik. Apakah hukum kata segi sejik?
Apakah hukum orang tak ada semaya jemaah 3 kali berturut-turut? Kafir munafik, hak tu jelas dah hukum syarak. Tapi kita tu nak kata dia kafir, nak kata dia munafik. Jawab dia, kita ni kena piping tangan dia gesejik. Hak mana hak tak pergi semaya jemaah 3 kali berturut-turut, ulai dia tu, ulai boleh piping dia tu boleh gesejik. Tu nak jadi siapa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lepas tu mari bab peribadi pula dah. Man ahabba an yubsata fi rizki. Barang siapa cita-cita nak jadi tahapa rezeki dia, bukan luah lapang rezeki dia tu, wa yunsa'u lahu fi athari, dan melanjutkan usia dia tu, falyasir rahimah, hendaklah ya hubung rahim. Tu dasar yang kedua. Dasar ni dua-dua dasar lebih kurang ni tak ada saka paut. Getosnya mana pun kalau turun sama skala pun tak ada hal. Apatah lagi kalau tak sapa sama. Mari dasar yang ketiga, hak ni hak mari pribadi, benar-benar pribadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa pada Allah, Tuhan wi jalan keluar pada dia dan wi rezeki kepada dia tu secara dia tak ada kira. Panaklah mana nak takwa ni? Hak ni dasar umum. Jawab dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mai tafsir ayat ni ataupun lebih kurang memberi arti ayat ni. Nabi bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa melazimi istighfar, duk mulut dia semua astaghfirullah astaghfirullah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Cerita duk bawa kereta molek-molek, tapi jadi gelap mata sekaligus. Tengok sekaligus tu nampak kata jalan luar, panggil pula steering sikit, kabar-kabar depok dengan mutu. Astaghfirullah. Ya mai sekaligus ada astaghfirullah. Astaghfirullah sebab mana? Sebab dia gelap mata. Kalau tak kedai kok mana-mana tepu mutu sana ke tepuh kereta dia tu, senyap mana jadi rugi. Tala dia lah, siawela dia, gapo kena duk bayar kok orang lagi kerana gelap mata dia saat ni. Gelap mata dia tu mujur juga tak ada jadi berlaku batih. Maka astaghfirullah. Astaghfirullah saat ni sebab jadi gelap mata. Nak kata mujur lah, alhamdulillah tak ada jadi. Kalau pak pergi belaga mutu dengan sebab dia pula steering saat ni, kena duk bayar demo mutu, demo lagi kereta kita tu sama telah demo sakit. Lepas kalau tak kedai kena, kalau demo pejam mata mati kata kena duk beratus ribu. Kita ingat astaghfirullah sini ni Tuhan jaga kita banyak-banyak lagi akan datang. Hasil daripada kita astaghfirullah tu besar sekali. Afdalul zikr, gatik-gatik di antara banyak afdalul zikr baca Quran, afdalul zikr la ilaha illallah, afdalul zikr gatik di antaranya astaghfirullah, kerana hak ni dia ada natijah dia. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Amat bahagia bagi dia tengok buku catatan dia hari akhirat ada istighfar banyak. Astaghfirullah astaghfirullah. Tu dalil nak kata di antara afdalul zikri ialah astaghfirullah. Lepas tu pada satu hari Nabi kembali kelik daripada satu peperangan tu perangan penak, dikatakan orang panggil gapo ghazwatut Tabuk, peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ni satunya jarak perjalanan jauh, suasana panas. Lepas tu tentera Islam pun ramai, pembelanja jadi sikit, ngop raman sikit. 3 ba'udat alaihim syuqqah, jarak perjalanan jauh. Duk Madinah nak pergi sebelum hilir Tabuk tu beribu batu perjalanan jauh. Lepas tu suasana panas, tentera Islam tu ramai, pembelanja sikit. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia basuh kepada Uthman saat ni dia beli syurga 2 kali. Nak atau orang sedia tentera Islam saat ni dalam suasana peperangan Tabuk saat ni, orang tu orang beli syurga dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ishtara Uthmanul jannah marratain. Uthman menatur dia, Uthman bin Affan tu hak kuat Syiah mai duk tuduh tu, orang ni 2 kali beli syurga. Pakai tengoklah orang hendak tuduh dia senyap mana gapo panggil patut tak patut kok. Orang ni Uthman hak puak Syiah mai tuduh dia ni, Uthman ni beli syurga 2 kali. Kali pertama dia beli telaga rumah di Madinah, satu telaga bagi orang Yahudi. Lepas tu
orang Yahudi sana duk jual air. Dia beli telaga ni jadi wakaf. Nak reka-reka dulu deh. Lepas tu kita main kecik hat telaga, hakal behe, hak wakaf hat telaga tu. Kali yang kedua, dia bui pambelanyo hak papenge al-usrah. Lepas tu dalam papenge al-usrah ni banyak tentera hak Islam mati. Sampai jadi turun ayat kata puak mung duk bangga ngabilenge ramah dia. Papenge hak badar tu bilenge sikit. Papenge hak ni ramah. Tapi duk bangga ngabilenge ni ada Allah juga di satu sudut. Pada perjalanan Nabi nak kelik ni dia kata gano. Raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kami balik daripada perjuangan hak kecil pada perjuangan hak besar. No ayat sana 3 perkara dia. Gi perangnya Tabuk ni jarak jauh lagi, udara panas, pambelannya sikit. Hal itu pun Nabi kata kita balik daripada perjuangan hak kecil pada perjuangan hak besar. Ya Allah, jadi kecil lagi setahun ini. Sahabat tanya, "Wa mal jihadul akbar?" Apakah perjuangan hak besar ya Rasulullah? Perjuangan hak besar, hak paling besar. Nabi jawab kata, "Jihadul qalb." Perjuangan dengan hatimu dirimu. Hak nun nampak jelas. Hak ni mari hidup jual dengan dirimu sendiri. Dan satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qadimtum khaira maqdam." Kamu balik dengan sebaik-baik selamat. Wa qadimtum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kamu datang daripada perjuangan hak kecil pada perjuangan hak besar. Sahabat kata, "Wa ma jihadul akbar?" Apakah perjuangan hak besar ya Rasulullah? Nabi jawab, "Mujahadatul abdi hawa." Perjuangan seorang hamba tu hawa nafsu dia. Hak nu tak ada apa. Nampak orang panggil nampak musuh duk mana. Kalau kita pandang mana kok mana pergi. Tapi kita nak panah diri kita hak duk dalam diri ni jadi payah. Nak panah hawa nafsu hak sebagai seteru, hak tak nampak ataupun orang main nak panah diri. Sebab itulah di antara wallahu alam syariat hak dulu kok apabila yang melaku benda dosa, jalan taubat dia kena bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Syariat Nabi Musa, pok-pok Bani Israel masa Nabi Musa, apabila dia buat perkara-perkara mungkar nak taubat, bunuh diri. Pak kita tak siapa bunuh diri dak lah. Sekadar kata astaghfirullah wa atubu ilaih. Gapo makna tu? Astaghfirullah ringnya daripada bunuh diri. Kalau nak banding dua tu, syariat Bani Israel, syariat Nabi Musa, apabila buat benda jahat nak taubat kena bunuh diri. Hak ni nak taubat astaghfirullah, ringnya dah, berat dah sini. Kalau nak banding yang kedua agak hak lebih besar pada hak banding pertama saat ni. Nak kata apabila dia bunuh diri, habis dalam peluang dia nak meninggi di akhirat nanti. Hak ni dak, nyawa dia duk masih ada lagi. Kalaulah takdir dia jadi penghuni Jannatul Naim, boleh lagi nak akad pekat dia nak jadi Jannatul Firdaus. Kerana dia ada masa lagi, tak ada mati lagi. Hak ni pakai dia nak taubat ke, bunuh diri, habis kita. Tuhan terima taubat dia, tapi nak meningkat ke diri dia tu dalam syurga tak ada tu. Ya sekadar kata amal dia jannatul apa? Jannatul ma'wa, sekadar tu jelah. Tapi orang ni kalau diri dia bermula tu ya jannatul ma'wa, lepas tu masih ada nyawa duk lega molek lagi, dia boleh meningkat demi sekelah. Siapa Jannatul Firdaus, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Ketinggi hak paling tinggi syurga bagi yang paling elok perangai dia. Sini ni apabila mai kecek hak elok perangai dia, mari dengar hak Allah Subhanahu wa taala dia katakan, wa amma man khafa maqama rabbih. Siapa dia wasa takut, wasa rusing, wasa duka cita masalah maqam Tuhan dia dalam diri dia tu senyap mana. Sebab tu dia kata dia as-salafus salih, dia kata kita nak tahu makam kita di depan masyarakat, senyap mana makam Tuhan duduk dalam diri kita sendiri. Kita tu selalu kira sangat gano dalam masyarakat duk pernah pada aku. Jawab dia kerana kita duduk pernah pada Allah Subhanahu taala dari diri kita. Sebab tu lah masyarakat jadi pernah pada kita tu. Gano dalam masyarakat duk hina pada aku.
Jawab dia tu kerana diri kita tu tak ada menghargai Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. Sebab tu jadi kita jadi rendah tu. Sebab ia tak serupa dengan kita mengenah diri kerana Allah. Man tawadha'a lillahi rafa'ah. Siapa dia bertamah rendah, Tuhan akak balas tu. Nabi kata siapa dia berendah balas tu, Tuhan akak dia balas tu. Nabi buat dengan tangan. Siapa dia nak usaha nak perendah diri kerana Allah, perendah, Tuhan akak gitu. Dalam rupa ni lah lebih kurang dia panggil hadis musalsal. Hadis dalam bentuk royak sepengah orang panggil tayar gambar dia. Sini wa amma man khafa maqama rabbih, siapa dia tanya perasaan kebesaran Allah Subhanahu Taala dalam diri dia sendiri, maqam Allah duduk dalam diri dia, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia tekih nafsu dia tu daripada hawa nafsu, tekih. Ingin belaka pemuda tu ingin hak main nak minta Nabi nak berzina tu, tapi tekih hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, itulah syurga dia, tempat kediaman dia. Kalau kita nak berasa boleh tahu dah belah-belah kita penghuni syurga dalam dua bentuk. Satunya kita nak tahu belah-belah dalam arti kata kita ni elok seka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya alamat dah. Alamat kata kita penghuni syurga saat ni, maqam Tuhan duduk dalam kita senyap mana, dan kita boleh tekih hawa nafsu kita senyap mana. Jelas-jelas lah insya-Allah Taala selaku kata yakinlah aku ni penghuni syurga. Boleh tahu belah-belah dah. Karena dia ayat siap-siap dah kakah tunjuk. Lepas tu kita main kata main nak kira kita nak syurga cerak dah tekih hawa nafsu kita. Lepas tu duk bahasa kata orang semaya malam tu kok tak ada berhenti-berhenti, kita tu berdiri gatik, duduk gatik, menyatak gatik, terbaring gatik, semaya qiyamul lail. Pas nampak nak mana situ tu, tak ada bosan situ. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita mampu berdiri, kita berdiri. Asak semaya malam, nampak tuan muda tapi semaya belum menyatak, tak seruak kira situ. Ya kadang-kadang kita mari duk kata setengah-setengah pada tempat deh. Gano le tu email tu semaya terawih panjang itu lalu. Gano le tak pelihara pada kita gatik. Kita tak boleh kata balah tu. Sebab man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, tu email siapa-siapa pun mari nak berdasarna tu. Cumanya duduk di kita. Semaya terawih, semaya sunat. Kita lengah berdiri, kita semaya belum menyatak, terseruak perkara lah ngata email. Kita tak kena duk karik ngata email. Gano lah tak email tu semaya panjang tak melihara pada kawe main nak tupai semaya dengan demo, tiba-tiba dah semaya acuh kerah urat-urat betih apa dah. Tak boleh duk kata belah tu. Sebab semaya seperti kata saat ni, semaya sunat. Kita tak mampu boleh berdiri tu semaya belum nyatak, tak ada hal lah. Walaupun sekalipun kita duduk baris pertama kita semaya belum nyatak, sekalipun kita orang muda tak sedap kira. Hak mai duduk telitah itu, aku tak gamuk nak semaya belum nyatak. Hak tu hak dia kata ria tu, tak gamuk kerana siapa? Tak gamuk kerana manusia, tetapi syariat dia kata kalau mu tak kuasa semaya boleh berdiri, hendaklah kamu semaya belum nyatak. Berarti kita tak gamuk sana ria, berarti nafsu kita dah lah. Situ tu kita silap faham. Kita orang muda usaha duk lek belakang tak email takbir, kita takbir belum nyatak belalah. Kerana kita ni nak sahut nak udah takbir dengan tak email, nak semaya jadi sepenuh terawih. Berdiri menyatak tu itu sifat semaya. Mampu tak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So situ. Yang keduanya, dalam diri kita hak Tuhan duk kata nafsu saning deh. Adakah belawai dok mari dok cita-cita benar-benar jahat, mari dok telitah dalam hati kita tu hewak kira ke dok? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mai royak sini kata gapo? Dia kata innallaha azza wa jalla tajawaza li ummati amma haddatsat bihi anfusa ma lam tatakallam bihi aw ta'mal. Tuhan Allah Subhanahu wa taala tak ada wak kira hak cita-cita dalam nafsu kita, cita-cita jahat tu. Mai telitah, mai ada perancangan benar hak jahat dalam hati kita tu, Tuhan tak kira selama mana kita tak tutur kata, selama mana kita tak ada patibat. Benda mai ada telitah, nampak nak jahat, nak pergi curi barang itu. Tapi selama mana kita tak kata, tak tubik pada bibir mulut kita, kita tak ada pergi curi sungguh,
selama mana tu Tuhan tak ada kira. So situ deh patut pergi curi pula dah. Saat ni cita-cita ya, cita-cita nak pergi curi benda orang. Selama mana kita tak buat, selama mana kita tak oyak kau saing, Tuhan tak ada kira. Tetapi kita pergi curi sungguh, pergi curi sungguh pula dah tu Tuhan wi masa neje pula dah. Neje pada mereka hok nanti nak tanah saat ni tu neje ya curi. Dalam jarak masa neje saat ni tu kita pergi curi pukul 1 Zuhur. Pukul 6 Maghrib baru ya kira. Lepas tu ambil kita pergi curi pukul 1 Zuhur, pukul 5:55 minit, ada 5 minit lagi nak tanda, kita pergi hantar klik. Tak ada waktu kira juga. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Tuhan tak ada waktu kira. Kerana duduk dalam jarak hok neje lagi. Ataupun kita buat jadi nakal sikit lagi, curi pukul 1 Zuhur sampai pukul 5:59 minit, ambil barang hak curi sana pergi hantar klik. Tuhan tak ada waktu kira juga. Ya, itulah yang dikasihi sekalian. Apabila kita siapa kita memahami akan hakikat ni noyak satu lagi deh, noyak atau semua hak kita duk dengar sikit sebanyak ni kita boleh beramal, nanti kita boleh menemui benda hak ujian sungguh. Dan siapa hak ujian sungguh tu nak buat tak boleh dah lah. Dia mau main nak daya kita pun kita tak saya dengar. Dia mau suruh main sobar lah, sobar aku kita ni kita mengaji. Lepas tu kita nanti nak usaha nak patibat. Dia siapa masa sungguh dia mau main nak suruh sobar pun kita tak saya dengar. Lepas tu orang yang main nak suruh kita sobar pun dia mau tak gamuk nak suruh kita sobar. Jadi lah ni dah kita ambil lah ni perkakas lah ni cedes dia kita untuk nak siapa masa dia kata sobar ni kau tak ada bertemu, dia pergi bertemu semua nak sobar lah mana. Nauzubillah min zalik. Itulah yang dikasihi sekalian, hari ni kita faham dan kita mengetahui hakikat seteru kita sungguh ialah nafsu kita deh. Nauzubillah min zalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.